Assalamualaikum dan selamat malam kepada para penonton. Saya Ahmad Syafiq Otaman, Esko Khidmat Masyarakat dan Pemberdayaan OKU. Program Bicara Tanah Air adalah satu program di bawah Pejuang Muda Malaysia. Program Bual Bicara ini akan dijalankan dalam bentuk secara santai yang bertujuan memberi penjelasan kepada masyarakat umum berkenaan isu kebajikan yang memfokuskan dengan golongan kurang upaya. Bersama saya pada hari ini adalah Tuan Haji Zairul Syafuddin Zainal. Beliau merupakan mantan Timbalan Pengerusi 2, Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Beliau telah melakukan aktiviti kemanusiaan selama lebih daripada 40 tahun dan telah melakukan secara sepenuh masa selama 10 tahun. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih menjemput saya pada malam ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kita. Seperti Panggil mana Bro apa Haji je. panggil Bro Haji je. Okey, insya-Allah. Formal Bro sangat. Haji, betul. Bro Haji, untuk malam ni kita akan bersama-sama membincangkan isu berkaitan kebajikan di mana kita akan memfokuskan kepada OKU, iaitu orang kurang upaya. Dan isu ini merupakan satu isu yang sangat penting kerana untuk pengetahuan Tuan Haji, mengikut data sebanyak 4.7 rakyat Malaysia adalah OKU. Namun begitu, hanya 570,000 saja yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Oleh yang demikian, Tuan Haji, apakah isu utama yang telah mengakibatkan golongan OKU ini menghadapi kesukaran hidup, iaitu sebelum dan juga selepas PKP, sehingga mengakibatkan sesetengah daripada golongan ini tidak dapat berdaya saing apabila berada di lapangan dan seterusnya menjadi faktor kemiskinan dan kesusahan kepada golongan ini, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan melalui pengalaman yang telah Tuan Haji lalui selama ini, Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang sempat bersama pada hari ini. Terima kasih kepada pihak Pejuang Muda. Terima kasih kepada host saya yang saya kenal secara nampak melalui maya pada malam ini. Sebelum kita masuk kepada menjawab soalan tersebutlah ya, saya sebagai seorang petugas kemanusiaan secara sepenuh masa sekarang ni sudah pun 1 dekad ni, sudah pun 10 tahun ya. So elok dalam isu-isu macam ni kita sebenarnya melihat sesuatu isu kepada seseorang itu ataupun kepada satu golongan beneficiary itu secara holistik. Elok kita melihat kepada root cause, kepada punca ya, bukan kepada hiliran sahaja, tapi kena lihat daripada huluan. Kenapa dalam konteks kita pada hari ini, dalam tajuk kita bincangkan pada hari ini tentang OKU itu sendiri, bagaimana dia boleh jadi macam tu. Saya ingin dalam konteks ini kan, sebelum saya masuk kepada bab sahabat-sahabat OKU ini, kita sebagai orang Melayu, apatah lagi beragama Islam, saya rasa kekuatan yang ada pada kita ini adalah asas ataupun dasar. Dalam apa yang kita buat dalam hidup pun, apatah lagi sebagai tuan-tuan perempuan saudara-saudari, sebagai ahli-ahli parti pejuang kan. Jadi bahasa tu pun adalah makna pejuang kan, untuk pejuang kan. Jadi antara asas yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah sesiapa yang tidak mengasihani manusia nescaya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengasihaninya. Okey. Saya rasa itu maknanya asas dalam apa-apa kerja-kerja, maknanya kerja-kerja kebajikan kita pun itu adalah asas. Okey. Kalau kita tidak ada rasa sifat kasihan ataupun kita buat sesuatu itu hanyalah sekadar untuk objektif-objektif yang ringkas, yang tidak ikhlas dan sebagainya, maka dia tidak akan membawa kesan kepada kita, malahan tidak akan membawa kesan kepada orang yang kita bantu itu. Kan? Okay.
Dan kemudian yang keduanya, Allah SWT mengingatkan kepada kita juga bahawa orang yang bersifat kasihan ini, dia dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya yang di langit akan mengasihani kamu. Okey? Jadi ekoran ataupun justru daripada apa yang kita akan bincang pada malam ini, daripada pengalaman kerdil saya lah ya, melihat ataupun bertemu dengan sahabat-sahabat penerima manfaat OKU di dalam dan juga di luar negara. Dan saya sebagai contoh, semasa saya berada di Somalia 2017 dan 2019. Somalia ni tempat orang takut nak pergi. Sebab takut tak balik. Kan? Tapi kita ni sebab petugas kemanusiaan kan, insya-Allah kalau ada rezeki baliklah. Jadi masih panjang umur untuk apa ni balik. Bila dan pada 2017 saya pergi. Pada waktu itu Ramadan, berpuasa ya. Waktu bulan puasa. Itulah bagaimana Allah Taala tunjukkan kepada saya dan kepada tim saya, orang yang berpuasa tapi tak tahu bila nak buka. Itu antaranya Somalia ya. Jadi sebab bukan apa, sebab mereka tak tahu apa benda yang nak dimakan, bila nak dimakan ada makanan ataupun tidak. Dan yang menariknya, apabila kita membuat satu program edaran pack makanan Ramadan di salah sebuah kamp pelarian. Kamp pelarian di sana tu orang menjadi pelarian sebab lapar. Terdapat di situ satu kumpulan yang lepas tu saya cakap dengan tim saya, pergilah jumpa dia orang, tanya khabar walaupun bahasa tak faham, tetapi kita ambil gambar. Bila kita ambil gambar tu, kita membagi semangat, kita bagi satu kekuatan kepada dia kan. Ya, ini sekumpulan OKU yang memang dia datang di kayuh basikal dia dengan tangan. Sebab kaki dia capek kan, kaki ni, so dengan tangan. Lepas tu saya duk bayangkan basikal tu dia kayuh tu satu hal, basikal tu satu hal, basikal sangat lama dan buruk, dan kemudian dikayuh di padang pasir, kawasan yang berpasir. Macam mana lah dia ni kan? Tapi begitulah Allah nak tunjukkan kepada kita tentang pentingnya, sangat pentingnya untuk kita menjaga kebajikan rakyat, kebajikan seorang manusia itu, kerana itulah antara kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada rasa kesian, ada rasa empati, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga yang selain daripada itu. Dan poin yang ketiga dalam dasar ataupun asas dalam apa yang kita buat ni ialah Islam ini kan dia sinonim kepada amalan memberi ya Syafiq ya. Kan? Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Tidak diturunkan rasul itu untuk ahli parti saja ataupun untuk sesuatu bangsa saja ataupun kan, rahmatan lil alamin. Tapi of course lah, you all dalam parti berjuang mungkin adalah you punya objektif dan strategi, itu maknanya soal lain. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi SAW pun menyampaikan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh memberikan motivasi, memberikan ilmu, mengupayakan. Ya, the term is empowerment. Dalam apa-apa benda yang kita buat pun, the term tu ialah empowerment. Bukannya kita jadikan orang itu sebagai satu simbol untuk bagi je kotak, tak setakat mengambil gambar, because mereka ni ada maruah dan kadang-kadang daripada pengalaman kerja saya, mereka tidak memilih untuk menjadi orang miskin. Okey, kadang-kadang itu. Tapi sebab tidak ada peluang kan. Kemudian kita tengok Nabi SAW waktu susah pun dia beri juga dalam keadaan sabar, waktu senang pun dia beri dalam keadaan kesyukuran, dan dengan penuh keyakinan lah bahawa rezeki ni adalah daripada Allah SWT. Baik, balik kepada apa yang Syafiq soalkan tadi tu kan, tentang daya saing kepada OKU dan sebagainya. Atas dunia sekarang ni 15% daripada penduduk dunia adalah termasuk di dalam golongan OKU ya. Saya kurang selesa untuk menyebut OKU ni orang kurang upaya. Saya sebagai petugas kemanusiaan lebih selesa untuk menyebut mereka ini sebagai kelainan upaya. Ya, orang yang kelainan upaya ataupun ada kelebihan upaya. Begitu ya. Sebab ada sebab mungkin Allah Ta'ala jadikan mereka sebegitu. Tetapi saya ingin lontarkan soalan itu dengan soalan jugalah. Antara punca yang saya sempat tengok untuk kita fikirkan, baru-baru ni sudah pun dibentangkan RMK ke-12 untuk 2021-2025, 2022-2026 ya.
yang meletakkan objektif bahawa Malaysia makmur, inklusif dan juga mampan. Sangat bagus sangat ni ya. Tapi walaupun disebut sebagai inklusif, kita tengok perkataan OKU tu hanya disebut sebanyak lebih kurang 45 kali saja, Syafiq. 45 kali saja disebut dalam buku RMK 12 yang mempunyai ketebalan about 550 muka surat. Jadi begitu. Kemudian yang keduanya ialah dasar 1% pekerja OKU dalam sektor awam. Daripada maklumat yang saya dapat dan saya Google dan maknanya saya tanya dengan kawan-kawan juga, bahawa dasar ni sangat cantik, sudah pun diperkenalkan alhamdulillah oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1988 tau. So dah basically hampir 3 dekad. Ya. Jadi maknanya sektor awam memang mesti mengambil 1%. Dia ada kuota 1% untuk memberi peluang kepada sahabat-sahabat OKU kita untuk memberi mereka peluang untuk bekerja, untuk menimba ilmu dan sebagainya. Tapi sehingga ke hari ini, hanya 4 sahaja kementerian yang dah capai 1% ini. Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Perpaduan. Okey. Jadi itu. Kemudian saya terfikir lagi dan juga kemudian saya meletakkan sebab kita sebagai petugas kemanusiaan ni kita buat research, kita tengok the root cause. Sebab soalan tadi tu macam macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka dan sebagainya. The root cause antara punca yang kita nampak ialah penyediaan ekosistem yang tidak mesra OKU. Kan? You nak suruh kawan kita pergi kerja, tetapi dia nak naik bas pun tidak ada sistem pengangkutan yang katakan mungkin ada dia punya hydraulic lift, ramp yang dia boleh naik kan. Lepas tu ada pula dia punya ramp tangga dia, kemudian tandas dia kan, tempat solat dia, tempat makan dia, tempat wuduk dia, benda-benda yang suatu dengannya. Jadi kan itu menyebabkan kawan-kawan OKU kita sangat sukar untuk keluar dari rumah. Jadi ini juga mengingatkan saya pada satu keluarga India dan mereka ni termasuk juga dalam golongan orang kerdil yang pernah kita tolong 2012. Dia ni parking attendant sahaja di Jalan Tun Razak kalau tak silap saya. So dia kata itulah antara isu dia ialah tempat dia punya kemah untuk membayar parking dan sebagainya tu dia tinggi. Dia ni kerdil kan, orang kerdil. Mana itu bukan satu kekurangan. Tapi dia nak panjat, dia nak ni kursi dia pun tinggi. Lepas tu ialah dari segi isu keselamatan dan sebagainya kan. So ekosistem itu walaupun maknanya dasar itu sudah ada, okey, akta sudah ada, kemudian saya difahamkan banyak juga dana yang diperuntukkan dalam RMK sebelah yang suatu dengannya. Tetapi dari segi pelaksanaan, reality on the ground tu mungkin dia berbeza sikit. Last but not least, saya nak sebut macam ni, saya nak katakan bahawa tanya pada diri kita, mindset kita sebagai masyarakat. Macam mana kita menerima mereka? Kadang-kadang kita tengok, macam body language kita tu sebenarnya tidak memberansangkan, menyebabkan mereka jadi ketidakupayaan mereka tu, disability mereka tu lebih tinggi. Sebab mereka selalu rasa inferiority complex. Aku ni kurang ni, kurang tu dan sebagainya. Lepas tu masyarakat pula tanya soalan pula kadang-kadang mungkin kerana ilmu kita yang cetek kan, dia bertanyakan soalan yang mungkin tidak relevan dan mengecilkan hati mereka dan sebagainya, dan kita tidak menyediakan satu ruang yang kondusif bahawa OKU ini bukannya beban masyarakat. OKU ini adalah sebahagian daripada masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan kita ni yang bukan OKU. Dan inilah contoh yang kita tengok di negara-negara maju. Mereka sangat menjaga dan peruntukan yang sangat besar dan penguatkuasaan mereka pun sangat hebat. Saya fikir saya berhenti di situ dulu agaknya. Syafiq. Terima kasih Bro Haji, terima kasih. Saya tertarik dengan satu kalimah daripada Tuan Haji sebentar tadi. Sesiapa yang tidak mengasihi manusia, nescaya Allah tidak akan mengasihani mereka. Ini adalah satu perkara yang sangat baik, dan selain daripada itu, saya turut ingin quote satu perkara
Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, Tuan Haji. Yang di mana maksudnya jika kita ingin menjadi seorang manusia yang baik, kita harus memberi manfaat kepada orang lain. Benar. Kemudian Tuan Haji, apa yang Tuan Haji katakan tadi, di dalam kementerian yang ada di dalam Malaysia, kita ada dasar 1% pekerja golongan kurang upaya. Namun Ya. begitu, polisi ini telah dilaksanakan since 1988, tetapi hanya beberapa kementerian sahaja yang dapat fulfill, memenuhi 1% golongan orang kurang upaya untuk bekerja di dalam kementerian. Jadi saya rasa perkara ini perlu dipandang serius bagi memastikan hak-hak orang kurang upaya ni mendapat apa yang sepatutnya mereka terima. Kerana secara tidak langsung perkara ini juga dapat membantu mereka dalam membantu mereka menilai balik kehidupan mereka, Tuan Haji. Ya. Kemudian Tuan Haji, seterusnya, mengapa masih terdapat golongan yang mengambil kesempatan kepada golongan OKU ini, Tuan Haji? Adakah akta yang boleh dikuatkuasakan bagi memastikan golongan ini tidak berlaku penindasan, tiada penindasan yang akan berlaku kepada mereka? Maksudnya sekarang ni kalau kita lihat di media massa, terlalu ramai golongan OKU yang telah ditindas. Kita tahu mereka adalah golongan yang sangat istimewa yang perlu kita kasihi, tetapi perkara ini jadi sebaliknya. Apakah punca dan bagaimanakah jalan penyelesaian untuk isu ini, Tuan Haji? Mungkin Tuan Haji boleh kongsi apa yang terdetik dan boleh Tuan Haji suggestkan kepada kita untuk kita menjaga hak-hak mereka, Tuan Haji. Ya, saya fikir macam ni lah, kebajikan ataupun hak dalam makasih syariah pun memang disebutkan antara hak-hak yang perlu dipenuhi kepada rakyat sesebuah negara ataupun oleh pemerintah, ya. Jadi dia maknanya dalam hal ini tidak kira dia OKU ke ataupun tidak dan sebagainya, mereka mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, contohnya hak untuk mendapat kesihatan, hak untuk mendapat perlindungan, untuk mendapat pekerjaan yang sewaktu dengannya. So kan actually dalam konteks kita ni dia dah jadi it's a multi-dimensional punya isu lah, ya. Dia berkait-kait antara satu sama lain dan mungkin sebab saya dilatih untuk menjadi sebagai seorang petugas kemanusiaan, apa yang terdetik dalam kepala saya ialah untuk mencari solusi jangka panjang tau. Long term solution. Solusi jangka panjang dia bukannya memberikan pack makanan, sebab kita kena faham golongan yang kita bantu ini, saya sebut tadi pengalaman yang saya lalui lah. Saya dah pergi ke Afghanistan, saya dah pergi ke Bangladesh, saya pergi negara yang sangat gila-gila miskin, yang kita tak pernah tengok kesusahan yang ada di Malaysia ini 1000 kali ganda susah di sana. Yang makan daun kering, yang makan ranting kayu apa semua tahun 2001 saya ke Afghanistan. Masya Allah tunjukkan sendiri. Kan sebelum ni kita baca sirah, kita kata macam mana para sahabat dulu dikepung kemudian terpaksa ikat perut dengan batu dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjukkan pada saya bagaimana mereka datang ke kamp kita itu, ibu-ibu datang sakit perut, telan pasir sebab tak ada apa dah yang nak dimakan. Okey? Itu di sana, tapi alhamdulillah di Malaysia miskin macam mana pun saya yakin kadang-kadang kiasan yang saya bagikan at least ada rumput hijau yang boleh dimakan. Ada daun-daun hijau yang boleh dimakan, yang di sana daun coklat pun tak ada. Itu maknanya ada rakyat Malaysia macam saya, maknanya Allah Ta'ala buka untuk pergi ke sana tengok dan balik. Kita kata cukuplah benda-benda yang remeh-temeh, jangan kita gaduh lah kan. Mari kita cuba tengok macam mana kita boleh menjaga kebajikan dan juga hak terhadap rakyat Malaysia di negara yang tercinta ini. Okey. Jadi bila saya kata multi-dimensional di sini, satunya ialah dia melibatkan persepsi kita lah, macam yang saya sebut tadi kan. Kerana persepsi kita tengok OKU ni menjadi beban lah, beban negara lah, malas lah. Kita kata dia malas lah kan. Jadi tak dengar lah, dia tak ni lah. Sedangkan kita kena bezakan, ada yang orang yang kurang upaya dan ada orang tu bukan dia kurang upaya, dia kelainan upaya. Ada beza di situ. Maksudnya dia ada keupayaan dalam bentuk lain. Okey. Ada orang
ada sebahagian daripada mereka ini memang dia memerlukan sokongan. Yalah, kalau dia perlukan kursi roda, kena bagi dia kursi roda lah. Okey. Tetapi ramai daripada mereka ini sebenarnya mereka ada kekuatan intelek. Mereka ada skill untuk berniaga Betul. contohnya. So, sokongan yang diperlukan ialah mungkin dalam bentuk bantuan modal, kemudian dalam bentuk latihan, dalam masa yang sama mungkin mereka memerlukan ruang untuk berniaga, kan? Jadi itu Betul. saya nak ulang balik perkataan empowerment tu, empower itu. Kita kalau ada bajet sebanyak mana pun, kalau macam kita ada kemudahan fizikal yang sehebat mana pun, tapi kalau kita tidak ada minda ataupun mindset untuk empower, untuk mengupayakan. Saya sukalah your term tu apa? Pemberdayaan. Pemberdayaan. Itu Betul. istilah dia. Pemberdayaan itu, maka selama-lamanya sahabat-sahabat OKU ini akan jadi macam tu lah. Sedangkan mereka ini ada kekuatan mereka. Some tu memang boleh berniaga, some tu boleh melukis, some tu memang mereka boleh berdikari. Tetapi maknanya kita kena melihat OKU ni daripada spektrum yang lebih besar lah. Kan? Betul. Satu, kan? Yang keduanya, saya sebut tadi, satu tadi tentang persepsi, yang keduanya tentang dasar. Dasar tu dah ada, contohnya begitu. Peruntukan pun banyak. Kementerian pun ada pelbagai kementerian yang sebenarnya ataupun jabatan yang boleh mengupayakan mereka. Tapi kadang-kadang maknanya persoalan di sini ialah pelaksanaan tu macam mana, kan? Dari segi pelaksanaan tu berkesan ke tidak? Adakah pandangan mereka diambil kira? Adakah penilaian itu dibuat dengan tepat? Adakah capaian daripada kemudahan-kemudahan ataupun apa yang disediakan itu akan dapat sampai kepada mereka ataupun tidak. Saya bagi contoh yang lebih khusus, ya. Contoh yang lebih khusus ialah mungkin tidak semua OKU yang memerlukan bantuan allowance bulanan. Okey. Sebab bagi mereka itu adalah satu maruah. Mungkin dalam masa yang sama mereka tahu mereka ada skill, mereka ada satu keterampilan, kekuatan yang kalau digilap ada peluang untuk kita berikan latihan, insya-Allah satu hari mereka boleh berdikari. Dan sebenarnya sudah terbukti pun ada juga ramai juga businessman di luar sana yang OKU, tapi saya tengok gerai dia hebat. Saya ni langsung tak ada gerai, kan. Dia orang kata 2-3 gerai, kan, sebab yang dan yang sebagainya, kan. Kemudian satu lagi, on the ground kita tengok ada banyak inisiatif di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, tetapi kadang-kadang isu yang berlaku on the ground ialah birokrasi itu sendiri. Betul Tuan Haji. Birokrasi bantuan yang sering menyukarkan, sedangkan dalam Islam dan juga apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, permudahkan dan jangan kita menyusahkan. Of course, permudahkan di sini kena ikutlah SOP kalau ada, tetapi maknanya benda baik, kan, yang melibatkan kebajikan dan sebagainya ni perlu kita permudahkan supaya apabila dia mudah, kawan-kawan OKU pun akan mudah, mereka pun akan happy, mereka pun akan dapat kita memberikan saya suka guna perkataan pengupayaan lah. Pengupayaan, kan. Ya, betul. Apabila mereka berjaya, Syafiq, yang kita nak ialah mereka pula akan membantu kawan-kawan yang lain untuk berjaya. Maknanya kita bukan hanya sekadar memberi ikan tau. Kita nak memberi dia joran dan kemudian not just giving the fish, but then teaching them how to fish and making sure the fishing industry to develops. Betul Tuan Haji. Yang kalau on the ground lagi yang saya boleh sebut ialah keluarga-keluarga OKU yang miskin dan tinggal di luar bandar di tempat yang terpencil. Ini sebab kami jumpa sendiri, ya. Sebab di Malaysia pun kita melakukan usaha bantuan kita di seluruh Malaysia, walaupun staf kita taklah ramai sangat, yang sering tercicir untuk mendapat bantuan ini oleh kerana rumah mereka mungkin sangat jauh ke dalam, kan, capaian untuk bekal elektrik ke ataupun daya sewaktu dengannya, kan. Jadi makin bertambah tercicir lah. So maksud saya di sini ialah penyelesaian yang perlu kita lihat ialah satu whole society punya approach dengan izin. Ya, jadi dia akan melibatkan pelbagai pemegang taruh untuk melihat secara serius, ada political will, dan bukan maknanya sekadar hanya untuk some other kepentingan lain. Saya rasa benda ni pun sudah disuarakan secara jelas dalam Dewan Negara baru-baru ni kalau saya tak silap lah.
Ya. Betul betul Tuan Haji, betul. Saya tertarik dengan apa yang Tuan Haji huraikan sebentar tadi. Memang betul, pada saya golongan OKU ni kita perlu membuat satu untuk memberikan mereka satu empowerment dengan izin, iaitu kita perlu bagi mereka satu platform. Macam Tuan Haji cakap tadi berkenaan dengan gerai, berniaga. Even kalau mengikut pengalaman peribadi saya yang cetek ni, saya Ha. dapat lihat bagaimana golongan OKU ni berusaha untuk menaiki public transport seperti LRT, ERL untuk Hmm. pergi ke tempat kerja mereka. Jadi Ya, di ya. sini apa yang ingin saya sampaikan, jika kita cuba untuk memberikan bantuan yang selayaknya untuk mereka, mereka sebenarnya nak buat something yang boleh mengubah diri mereka. Mana? Tetapi Hmm. ada kalanya perkara ni tidak dapat dipenuhi oleh kerana oleh fasiliti yang tidak mencukupi. Jadi mereka menghadapi kekangan untuk travel, untuk pergi ke tempat kerja, untuk makan, malahan untuk pergi shopping pun mereka susah nak buat kerana Ya. kita tak menyediakan platform yang sepatutnya untuk mereka pergi ke tempat-tempat ni, Tuan Haji. Dan Betul. kemudian Tuan Haji, Tuan Haji tadi ada mengatakan berkenaan dengan golongan OKU di luar bandar, di mana mereka ni terpencil dan terlepas daripada pandangan masyarakat. Untuk pengetahuan Tuan Haji, apa yang saya dapat data daripada carian saya, jumlah OKU yang ada dalam Malaysia ni adalah 4.7 juta. Tetapi setakat hari ini yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih kurang 590,000 orang saja, di mana masih ramai yang tercecer, Tuan Haji. Dan perkara ini memang merupakan sesuatu benda yang amat serius dan perlu kita yang berupaya ni untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Dan apa yang saya nampak, perkara ini semakin hari semakin dipinggirkan, di mana golongan ni rasa diri mereka terpinggir, rasa mereka tak ada dalam society, sedangkan mereka adalah sebahagian daripada anggota masyarakat yang mewakili kelompok yang agak besar, Tuan Haji. Betul. Setuju. Tuan Haji, seterusnya melalui pengalaman yang telah dilalui oleh Tuan Haji menjelajah, membantu banyak negara di dalam dunia ni, apa yang perlu kita tambah baik dalam Malaysia ni bagi memastikan kebajikan dan kelestarian OKU dapat dijamin dan hak mereka terbela? Sebab apa yang saya huraikan sebentar tadi, apa yang kita dapat lihat, hak mereka tak terbela. Ada banyak hak-hak mereka dinafikan di dalam masyarakat, sedangkan mereka adalah anggota masyarakat. Silakan Tuan Haji. Ya, betul. Sebenarnya ini pun sambungan soalan yang relevan daripada soalan tadi lah, sebab tadi pun you ada tanya apa yang patut kita buat kepada orang yang mengambil kesempatan ni kan. Kepada yang mengambil kesempatan ni, itulah selain daripada menerima hukuman berat dan sebagainya, saya fikir kadang-kadang kita kena tengok juga kenapa berlaku macam tu kan. Macam kes Bella sebagai contoh kan. Betul. Yang kes Bella ni yang saya difahamkan ialah rumah kebajikan tersebut sudah pun beroperasi agak lama, memang di bawah pemantauan pihak berkuasa, tetapi itulah maknanya isu tindakan ke penguatkuasaan ke dan sebagainya perlu dilihatlah kan. Ya, betul. Jadi yang itu satu. Lepas tu yang keduanya, kita sebagai anggota masyarakat ni di mana keprihatinan kita? Bila dah berlaku macam tu, barulah kita buat statement, it's a reactive punya approach, tapi benda tu bukan dia baru berlaku ataupun bukannya baru ibu yang ada kes berapa 7 ke 8 orang anak dihukum gantung sebab menjual dadah dan sebagainya. So persoalannya ialah sadu zara'i. Kita sebab tu saya suka sebut tadi perkataan huluan dan juga hiliran. Kadang-kadang kita kena tengok apa punca, apa asbab seseorang itu mencuri, apa asbab dia menjadi ganas, apa punca dia tak akan berlaku dalam masa 1-2 hari. Jadi adakah mungkin kesedaran agama, adakah juga mungkin sebab pendidikan, adakah mungkin antara sebabnya juga dia sendiri itu sejarah keluarga dia pernah melalui keganasan rumah tangga, ataupun adakah sebab ibu ni tadi sangat miskin dan maknanya tidak dah buntu dah
kat mana lagi nak cari duit, kat mana lagi ni kan. Jadi itu semua memang perlu kita selami. Sebab itu bab kerja kebajikan ini dia bukannya satu kerja sambil lewa. Dia perlu datang sebagai satu perjuangan lah. You perjuangan sebagai satu perjuangan. It is a mission. It is not a paid job. Walaupun kita faham duit itu penting, memang perlu digaji dan sebagainya, tetapi kita kena always look into the higher sense of purpose. Sebab kerja ni dia sangat penat, dia sangat rumit. Ya, lain orang, lain permasalahan dia, dan sebab itu juga saya nak sebut di dalam pengalaman kita dalam NGO kemanusiaan ini, dia ada satu istilah kita panggil assessment ataupun penilaian. Apa ni Syafiq? Bagi setiap kes ataupun komuniti ataupun kampung ataupun sesiapa saja ingin kita bantu, kita kena buat systematic punya assessment, penilaian yang adil dan juga profesional. Barulah kita tahu keluarga itu, dia tak perlukan kursi roda ataupun dia tak perlukan beras. Apa yang dia perlukan ialah pendidikan. Ataupun yang ini tak perlu pendidikan sebab dia mampu untuk bayar tuition, tapi apa yang dia perlukan ialah counselling. Jadi sebab itu daripada assessment yang betul ataupun kalau tak setepat pun setepinci yang kita boleh buat, maka barulah kita boleh wujudkan hasil intervensi ataupun tindakan-tindakan berterusan yang akhirnya boleh mengupayakan seseorang itu. Tak kiralah dia memang dia fakir ke, miskin ke, OKU ke, tidak OKU ke, sebab ini adalah tanggungjawab bersama untuk menjadikan betul. Negara ini aman, prihatin dan yang sewaktu dengannya. Okey. Jadi sebab itulah saranan kami juga yang kami yakin tentang benda-benda ini. Satunya keluhan-keluhan daripada pegawai JKM itu sendiri kita kena lihat. For all you know, terlampau banyak, maknanya OKU ni sendiri mereka pun ada pecahan mereka. OKU yang kalau pengalaman kita yang OKU buta ni lain dia punya needs. Betul. Kami pernah bekerjasama dengan kalau yang bisu pula lain, kalau yang pekak pula lain. Okey. Jadi masing-masing pula ada dia punya keperluan. So saudara-saudari boleh bayangkan berapa ramai tenaga pekerja ataupun staf JKM yang ada untuk melihat kepada keseluruhan isu ini. Dan saya tidak kami pun bekerja rapatlah dengan JKM dan pihak-pihak yang berwajib kan. Sebab itulah kita mengatakan salah satu caranya ialah NGO perlu diberikan mandat, saudara Syafiq. Sebab itulah kerjasama parti politik, NGO, pihak berwajib, kemudian jawatan kuasa yang tertentu, JKK, MPKK dan sebagainya, dia perlu bekerjasama secara erat sebab masing-masing ada kekuatan masing-masing, dan ini yang kita perlukan dan lebih banyak mandat kita perlu bagikan kepada NGO macam kami dan sewaktu dengannya, supaya kita boleh terus menjadi mata dan telinga kepada pihak berwajib untuk kadang-kadang membuat penilaian, memberikan laporan tepat dan sebagainya kan. Maksudnya it's not one size fits all. Kita maknanya tak boleh satu kampung tu kita kata bagikan batik semua, bagi beras semua. Dia tak jadi macam tu. Betul. Malahan pengalaman saya 2011 yang ini tak melibatkan OKU tapi yang ini melibatkan mangsa banjir. Okey. 2011 di kawasan Hulu Langat ada beberapa rumah termasuk pusat tahfiz. Apabila tanah runtuh dan tempat dia kena banjir, kami masuk hari ketiga dan hari keempat. Hari keempat lewat sikitlah. Sebab masa tu tengok berduyun-duyun orang yang masuk nak bagi bantuan kan. So bila kita masuk dan apabila kita melihat daripada spektrum yang berbeza sedikit, saya sebut tadi assessment kan, penilaian. Kita kena buat penilaian bukannya berpandukan pada apa yang kita nak bagi, tapi berpandukan kepada kasih sayang tadi tu, apa yang diperlukan oleh orang yang kita nak tolong itu. Okey. Jadi dipendekkan cerita, yang cerita 2011-2012 ni, apa yang diperlukan oleh kanak-kanak tahfiz pada masa tu ialah mereka memerlukan pakaian sekolah. Oh, okey. Pakaian sekolah, sebab baju sekolah mereka, pakaian mereka semua tanah runtuh kan. Jadi yalah, berlumpur semua. Ya, berlumpur, jadi tak ada. Tetapi apabila kita masuk, masa tu mereka ditempatkan di sebuah pusat latihan jabatan kerajaan juga di kawasan yang berdekatan tu. Yang saya lihat
yang banyaknya apa tahu? Beras. Sebab dalam kepala kita, Betul. orang Betul. susah kena bagi beras. Orang susah kena bagi beras. Malahan, oleh sebab kerana kita kurangnya ilmu kita itu untuk membuat penilaian, maka bantuan itu dia menjadi beban pula pada mereka, Syafiq. Anak-anak ni pening kepala dengan guru mereka. Dia kata, cik, macam mana sekarang ni beras ni dia bila simpan lama dia akan jadi berkutu. Lepas tu storage tempat simpanan mereka dah semakin kurang, semakin kecil. Jadi kan niat asal kita suci untuk menolong, kan? Sebab kita tanggungjawab bersama, tapi oleh kerana mungkin keprihatinan ataupun kurangnya sedikit ilmu kita, niat yang baik itu akhirnya dia menjadi bebanan pula kepada orang yang susah itu. Jadi Betul. jadi ini maknanya antara faktor yang kita kena lihat. Last yang mungkin saya boleh cadangkan di sini supaya hak sahabat-sahabat OKU ini dijaga ialah, saya bagi contoh pengalaman di UK lah. Ya. Di United Kingdom ya. Setiap anak OKU yang ada di sana, mereka dia orang macam ada dia orang punya community khas tu. Community khas yang melihat kepada keseluruhan aspek keperluan anak-anak ini. So bila kita kata community ni, dia dalam tu dia ada guru sekolah, dia ada doktor, dia ada ahli fisioterapi, psikologis, pegawai kebajikan. Tapi bagi kita kadang-kadang mindset kita sekarang ni ialah tak apalah, itu kerja JKM. Alah, itu kerja NGO macam Islamic Relief. Alah, yang itu yang lain boleh buat. Itu mindset kita. Tak apalah, dia orang akan selesaikan. Ini cerita zakat. Ini kan. Jadi kadang-kadang itulah saya fikir mindset itu agak parah jugalah dalam masyarakat. Sikit-sikit kita nak blame orang, kita nak salahkan orang. Orang lain semua salah, aku je yang betul. Asalkan bukan aku. Ya. Jadi kan. Jadi kita kena juga melihat kepada diri kita. Jadi dalam konteks UK ni, dia buat sistem tu in such way untuk maintain that sustainability kan, penerusan tu kan. Jadi mereka ini akan duduk bersama. Jadi kita bayangkan JKM ada, pegawai daripada Kementerian Kesihatan ada, dari hospital ada kan, pegawai logistik ada dan sebagainya. So mereka akan duduk bersama, mereka akan lihat keperluan daripada ibu bapa dan juga anak-anak OKU contohnya di sekolah tersebut. So it becomes a community base. Kalau macam you dekat Johor kan, kalau kata dekat kawasan Tebrau tu, okey, itu orang-orang Tebrau yang akan tengok. Jadi tak perlulah orang daripada Kulai nak kena turun pula, orang daripada Muar pula nak kena ni kan. Orang Muar jagalah di Muar macam tu kan. Tapi community. Ilmu itu dan juga kerjasama itu yang telah ditanamkan. Kemudian menariknya dekat UK ni, dia ada apa yang dipanggil sebagai EHC plan. EHC, Education, Health and Care. Okay, it's like a one-stop center. Now menariknya, okay, EHC ni dia adalah legally binding. Dia akan mendapat peruntukan, kemudian semua orang bertanggungjawab, ya, all the pemegang taruh tu, the stakeholder bertanggungjawab untuk memainkan peranan memastikan EHC plan ini berjaya. Dan yang menariknya saya nak sebut, kita sebenarnya dalam RMK sebelah dan sebelum-sebelum ni, kita ada peruntukan untuk itu tahu. Dia panggil, apa istilah dia, ILC or something like that. Sebab kita sebutkan tentang pengupayaan dan juga untuk memberikan hak mereka kan. Dia sebut Pusat Kehidupan Berdikari, something like that. Independent Living Center. Konsep dia macam EHC ni jugalah. Tetapi saya dipahamkan dalam RMK 11 dulu ada peruntukan untuk menubuhkan 7 buah ILC ni. Dia dalam tu dia akan menawarkan perkhidmatan asas untuk mengupayakan OKU. Nah, persoalannya sekarang ni ialah, nombor 1, dah siap ke yang 7 buah tu? Nombor 2, kalau dah siap, adakah dia berjalan secara efektif kan? Lepas tu nombor 3 yang kita tanya is menariknya dalam RMK 12 tidak ada peruntukan untuk membina lebih banyak ILC yang baru. Kalau saya silap mohon betulkan saya, tetapi kalau betul lah kita nak inklusif sebagai keluarga Malaysia dan sebagainya, ini saya fikir konsep ILC ni adalah satu yang sangat baik. Kalau kat UK tadi saya sebut EHC plan yang sebenarnya boleh kita upayakan kepada komuniti setempat untuk mengupaya dan membantu kawan-kawan OKU kita di tempat tersebut. Sama jugalah macam di Kelantan ya, di
Di Kelantan kami adalah juga sikit projek di sana, dan antara sukarelawan tegar kami ya di Gua Musang adalah suami dan isteri mereka ni adalah Paralimpik yang biasa mengharumkan nama negara. Dia siap tunjuk pada saya, dia kata, Haji, ini tengok akak punya medal ni. Saya kata, power lah. Dia suami isteri, bila dia tolak kursi roda tu, saya tengok, power kakak ni. Rupanya dia punya sports yang dia ni kan. Tapi kan akhirnya mereka punya kebajikan itu tidak dijaga sebab mereka pun perlu mencari makan, perlu meneruskan kehidupan. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka ada kepakaran dalam bidang welding, kimpalan ya. Jadi macam dia collect balik besi-besi yang ada, kemudian yalah kadang-kadang orang kampung adalah order untuk benda-benda yang ni untuk buat welding, grill ke, untuk grill rumah ke, ataupun basikal patah, ada besi patah ke apa, weld, lepas tu bagilah upah kan, macam tu kan. Ya, betul. Jadi apa yang dia perlukan pada Islamic Relief pada ketika itu ialah mereka memerlukan modal untuk membeli dia punya alat kimpalan. Saya kata, saya tabik lah kakak dengan abang dalam keadaan macam ni. Dia kata, kami OKU tapi tengoklah saya punya medal, dia kata. Dia kata, saya tabik. Saya kata, saya pun tak dapat medal tu kak. Pernah mengharumkan nama negara, ya. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Tetapi itulah, kadang-kadang mereka memerlukan support, mungkin dari segi skill, dari segi ilmu, dari segi modal sikit-sikit. Jadi orang-orang yang macam ni yang kita nak, dan ramai OKU di luar sana yang memerlukan benda yang seperti itu. Saya stop dulu kot. Itu cukup kot. Terima kasih banyak Tuan Haji, sebab apa yang Tuan Haji kongsikan sangat menarik. Yang pertama berkenaan dengan assessment untuk kita masuk ke sesebuah kawasan tu. Saya rasa perkara ni banyak masyarakat terlepas pandang. Memang pada mula asalnya niatnya memang baik untuk membantu, tetapi bantuan itu menjadi kesusahan kepada orang yang dibantu. Macam Benar. Tuan Haji cakap tadi berkenaan dengan beras yang diterima, limpahan beras. Macam mana dia orang nak simpan stok beras kalau beras tu dimasuki kutu? Jadi niat asalnya adalah untuk membantu, tapi bantuan itu menyusahkan mereka kembali. Jadi saya rasa benda ni memang sangat penting sebelum sesuatu komuniti tu melakukan proses bantuan kebajikan. Dan kemudiannya saya sangat bersetuju dengan saranan daripada Tuan Haji. NGO perlu diberi mandat oleh kerajaan dalam mengaturkan golongan-golongan di luar bandar ni. Sebab apa yang saya dapat nampak sekarang, terlalu ramai golongan yang susah, terutamanya OKU, terlepas pandang. Mereka terlepas pandang dan mereka mengabaikan hak-hak mereka, dan ini menyebabkan keluarga-keluarga OKU ni terus dibelenggu oleh faktor kemiskinan, dan mereka susah untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya mereka dapat, bantuan yang sepatutnya mereka dapat, dan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya mereka dapat. Dan saya juga bersetuju, sepatutnya kita yang berupaya ni, dia punya analogi mudah. Kita memberikan joran kepada mereka untuk mereka menangkap sendiri ikan. Sedangkan hakikatnya apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, kita sentiasa berikan ikan. Setiap bulan ikan. Di mana jorannya? Di mana mereka nak berdaya saing? Di mana mereka nak menjadi satu komuniti yang kuat dalam membangunkan ekonomi negara? Dan apa yang diulas berkenaan dengan apa yang telah dilaksanakan di United Kingdom berkenaan dengan education, health and care, itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita laksanakan di Malaysia. Sebab seperti mana yang kita maklum, di dalam Malaysia ni kita ada banyak negeri, dan di dalam negeri kita ada daerah. Dan apabila satu komuniti ni dibentuk di dalam daerah ataupun zon di dalam daerah itu, maka saya yakin takkan ada golongan OKU yang akan tercicir. Kerana kita pergi zon ke daerah, pergi ke negeri, dan akhirnya ke Malaysia. Jadi apa yang saya nampak, Education, Health and Care UK ni boleh kita laksanakan, dan seperti mana yang dimaklumkan, di dalam RMK 11 kita ada ILC, iaitu Pusat Kehidupan Berdikari, di mana sepatutnya ada 7 pusat, dan sampai hari ini kita pun tak tahu apa yang terjadi dengan 7 pusat ni. Jadi saya rasa perkara ni perlu dipandang serius oleh kerajaan, kerana mereka
mewakili satu golongan yang sangat besar. Golongan OKU ni mewakili satu Ya. golongan yang sangat besar dan Hmm. sebenarnya 7 pusat ni tak cukup. Dengan Hmm. 4.7 juta, hanya 7 pusat tak mampu untuk menampung untuk kita empower OKU ni, Tuan Haji. Sebab Betul. macam yang Tuan Haji beri contoh di Gua Musang, saya rasa amat sedih kerana pasangan suami isteri ni telah mengharumkan nama negara, dah bawa balik medal apa semua, tapi at the end of the day, apa yang mereka dapat? Sampaikan mereka perlu nak mengimpal besi. Yes, that is the skill. Tapi siapa yang nak gilap skill mereka ni? Siapa yang nak beri mereka lebih empower untuk mereka ada satu business yang sustainable. Jadi mereka boleh berdaya saing dengan masyarakat luar dan kurang upaya itu bukan merupakan satu seperti satu alasan untuk mereka keluar daripada kepompong ini, Tuan Haji. Betul. Jadi saya rasa poin-poin yang telah Tuan Haji berikan sangat menarik dan perlu kita bawa ke tengah kerana ini adalah salah satu jalan penyelesaian bagi kita menjaga kebajikan golongan orang kurang upaya ni, Tuan Haji. Betul. Malahan ingin saya katakan begini, kalau macam kami ada prinsip ataupun tata laku cara kita berbuat kerja ya. Saya tak tahu dalam political party you all adalah you punya cara apa semua kan. Tapi saya dalam dunia NGO ni, so dalam our humanitarian work, kita contohnya kita ada 13 faksi yang kita kena jaga betul-betul. Salah satu daripadanya kita panggil that is kita punya code of conduct ya, tata laku kita ya. SOP. Tata laku, dia bukan SOP, dia apa, tata laku ke tata kerja ke, but it's a code of conduct. Code of conduct by international NGO dan juga juga Islamic Relief secara khusus lah. Antaranya kan dalam 13 tu ialah untuk apabila kita mengambil gambar contohnya. Mengambil gambar ataupun dokumentasi terhadap apa saja bantuan kita tu penting. Betul. Sebab derma dia nak tahu duit tu pergi ke mana, untuk apa, sampai ke tidak kan. Macam contoh, I bagi you duit ni suruh you buatkan tandas OKU, tapi you pergi beli, you pergi buatkan dapur OKU. Betul untuk OKU juga, tetapi niat dia tu dari segi transparansi tu tidak betul, sebab niat diberikan contohnya bantuan itu adalah untuk buat dia punya tandas kan, sebab mereka ada tandas contoh Jadi dalam hal ini sama juga apabila kita mengambil dokumentasi dengan dikata mengambil gambar contohnya, kita kena jaga self dignity ataupun maruah mereka. Sekali lagi saya sebut, mereka tidak memilih untuk menjadi orang miskin. Mereka tidak memilih, ramai yang saya jumpa lah yang kami, sebab kerja kami pagi petang siang malam fikir pasal macam mana nak bantu orang miskin kan, nak sebab ni kan. Jadi that's very good. Dia memenatkan, tetapi kepuasan itu ada sebab itulah antara benda yang mengikat kita dalam adab kita menjalankan tanggungjawab ini ialah information, maklumat ataupun gambar yang kita ambil mestilah menjaga maruah ataupun self esteem ataupun dignity dia, harga diri dia. Dia ada maruah, ada harga diri dia. What if gambar yang dia ambil itu, kita bantu seorang OKU ambil gambar direct, nampak muka dia, kita tak blur kan ke apa kan, tiba-tiba mak saudara dia, anak dia ke apa, nampak, alamak malunya aku, mak ayah aku kan. Jadi itu antara benda yang kami sangat jaga, sebab sama ada dia OKU ke ataupun dia fakir ke, dia miskin ke, dia apa ke, dia ada maruah dan harga diri. Kita panggil dia punya dignity dan self esteem. Jadi kita tak ambil gambar tu semata-mata untuk menunjuk-nunjuk. Dan saya rasa ada seorang kawan saya juga yang ada anak OKU, dia kata, hey, we OKUs are not meant to be political punya, dia orang kata apa, cheap food basket. Alamak, saya kata berat bahasa ni. Kan, maknanya bukan untuk ahli politik. You pergi bagi bakul makanan, lepas tu you ambil gambar, hey, you ni kan. Kami bukannya sampel itu. Kami tidak semurah itu maruah kami. Jadi bagi kami dalam NGO ni, bab tu kami sangat jagalah ya, sebab kita kena jaga air muka dia. Kemudian satu lagi saya nak sebut juga, sebab tadi sebab Syafiq ada maknanya sebut, ada ulas satu poin tadi daripada poin asas saya, bahawa bila kita menjalankan ini sebagai tanggungjawab bersama, khususnya kepada OKU kan,
kita kena betul-betul respect, kita kena respect dia punya culture. Biasanya respect the culture ataupun kita menghormati budaya. Kalau saya memberikan bantuan di Bangladesh ataupun saya pergi ke Nepal ataupun saya pergi ke India, kita kena menghormatilah budaya di sana. Sama juga macam kalau katakan sukarelawan daripada negara luar datang ke sini, dia kata faham dan Budaya. memahami dan menghormati budaya kita, okey, orang yang ditolong. So sama juga dalam hal ini, bahawa apabila katakan pejuang muda, you are doing your assessment or your help kepada untuk membantu masyarakat OKU ini, antara contoh lah ya, dia orang duduk atas wheelchair contohnya, okey. Okey. Jadi kita janganlah berdiri, kita kalau boleh eye level tu sama, kalau boleh kita squat down contohnya, ya. Jadi itu memberikan satu tanda hormat dan kita respect dia, kita menghargai dia, kita menghormati dia sebagai seorang manusia rakyat Malaysia yang mempunyai hak yang sama macam kita. Betul. Jadi kadang-kadang istilah yang saya kata ni macam ni, kadang-kadang kalau fikir-fikir yang OKU ni bukannya mereka tapi kita. OKU pemikiran, OKU mindset. Kita yang OKU mindset. Sebab kita rasa kita ni kita lengkap semua, kita hebat, kita rasa kita kaya, kita ada kuasa, kita hebat. Tapi ingat satu hadis daripada Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita. Saya bukan seorang ustaz, jadi saya nak quote bahasa Arab saya tak pandai. Tapi yang saya ingatnya, cubalah kalian, Nabi SAW mengajar kepada sahabat, cuba kalian cari di kalangan kalian orang-orang yang susah. Kerana asbab adanya lah orang susah ini, maka kalian mendapat rezeki untuk hidup dalam keadaan kalian sekarang. Bukannya mindset yang ini duit aku, ikut suka aku lah, nak bagi aku bagi, tak bagi sudah. No, it's the other way round sebenarnya. Kalau nak jadi pejuang betul yang sejati, yang memang really kita tolong tu sebab atas dasar agama dan juga atas dasar bangsa, betul, tetapi maknanya memahami juga siapa bos yang sebenarnya. Ya, betul. Bos yang sebenarnya. YB yang sebenarnya itulah orang-orang OKU dan juga mereka yang sewaktu dengannya lah, kan? Betul Tuan Haji. Syafiq. Ya, betul. Sebab saya tertarik bila kita dalam that situation, sebenarnya siapa yang OKU ni? Kita ke mereka? Sebab yalah, certain macam senang saya cakap lah, dalam konteks Malaysia ni memang betul kita mempunyai ramai rakyat yang sangat prihatin. Sampaikan mereka terlupa etika yang sepatutnya mereka kena ketahui sebelum mereka melakukan kerja-kerja sukarelawan ni, terutamanya melibatkan golongan OKU, Tuan Haji. Sebab perkara yang Tuan Haji sebut tu, itu adalah satu sensitivity yang ramai terlepas pandang. Sebab mereka hanya rasakan macam okay, I give basket for this person, okay, take picture, post. That's not like that. Mereka bukan alat dan mereka bukan something yang kita boleh buat sesuka hati, sewenang-wenangnya, bukan. Yeah. Mereka adalah golongan yang sangat istimewa dan tanpa mereka tak ada orang-orang yang mempunyai kuasa dan mempunyai kekayaan di dalam sesuatu daerah itu. Itu apa yang telah diberitahu. Betul, saya fikir Syafiq itu satu benda mungkin saya tak tahulah, maknanya ada dalam your new way of politics ke apa kan, bila kita kata memberikan khidmat, servis dan sebagainya kan, you kena membudayakan dan menghidupkan that servant leadership punya model lah. Kan, tengok sendiri Omar Al-Khattab kan, yang dijanjikan syurga Khulafa' Ar-Rasyidin. Memanglah kata apa ni Ji, brother cakap ni Omar Al-Khattab. Yalah, saya bagi contoh tu lah, orang yang dah ni insan yang Allah Ta'ala kasih yang dah garanti syurga. Jangan bagi contoh saya ni tak tahu lagi kan. Kita semua doa yang baik-baik lah kan, yang InsyaAllah. Tapi maksudnya dia sebagai seorang Perdana Menteri, dia sebagai seorang, you sebutlah Perketua Negara, malam-malam pergi cari tu orang susah. Lepas tu saya rasa Syafiq pun tahu cerita ni, tiba-tiba terdengar ibu yang menangis. Ibu yang tu nak cuba pujuk anak dia tapi tak ada makanan, tapi pergi kacau periuk yang kosong, nak pujuk anak dia, berhentilah menangis nak, ni tengah duk masak apa semua ni kan. So Omar terdengar benda tu, menangis dia. Satu.
Lepas tu apa lagi ibu ni pula cakap, dia kata aku akan soal Omar nanti depan Allah Ta'ala kenapa dia sebagai khalifah ya tidak melihat kepada kebajikan dan hak yang sepatutnya diperolehi oleh rakyat macam ibu ini. Maka bila Omar mendengar itu, Khalifah Omar baliklah dengan bodyguard dia taklah canggih macam sekarang kan. Seorang saja kan. Maknanya balik pergi ke Baitul Mal, buka, dan kemudian penolong dia kata, ya Khalifah, biarlah aku yang angkat beras ataupun gandum ini. So Khalifah kata, Sayyidina Umar kata, tak apa, sebab ini aku takut nanti aku akan dipersoalkan depan Allah Ta'ala, biar aku yang pikul sendiri. Khalifah Umar pikul sendiri, malam tu juga pergi hantar, dan kemudian of course ibu tu dia tak tahulah yang Khalifah Umar terdengar perbualan itu. Tapi itu ya Allah, kisah tu very simple, tetapi bagi saya cukup mantap lah untuk mengatakan bahawa setiap tanggungjawab ini dia datang dengan setiap kata orang tu pangkat ataupun kuasa itu dia datang dengan tanggungjawab ya. All this comes with responsibility. There's no free lunch. Semua tu nanti Allah Ta'ala akan persoalkan kita. Melainkan kalau kita lupalah. Lepas ni kita tak ada dunia, kita tak ada akhirat tu, saya tak tahulah. Kalau ada yang fikir kita selama-lamanya kat sini je kan. tapi saya terfikir dekat sana nanti tu macam mana kan, nak jawab macam mana kan. Jadi ini satu simple punya ni, it's a servant leadership punya model. Beliau adalah nombor satu, beliau ada kuasa, beliau ada Baitul Mal, beliau ada kekayaan, boleh saja digunakan, tapi instead dia baginda mengambil pendekatan untuk turun, untuk servis, untuk dengar keluhan rakyat, untuk ni, dan kemudian memberikan kata orang tu the sense of urgency untuk memberikan bantuan tu secepat mungkin, tidak ditangguh-tangguh lagi. I think this is things yang kita kena belajar lah, betul-betul kan, kita betul-betul kena hayati benda tu. Maka lepas tu terbaiklah insya-Allah you punya servis. Ya, betul Tuan Haji. Sebab apa yang saya nampak melalui kisah sirah-sirah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin ni takut dengan tanggungjawab yang mereka terima. Hingga kan ada satu masa sampai nak pilih pemimpin ni mereka sanggup lari masuk ke padang pasir sebab tak nak nama mereka dinominate sebagai pemimpin. Dia punya takut dengan amanah yang ingin dipikul oleh mereka setelah menjadi pemimpin. Tetapi apa yang kita lihat dalam era globalisasi pada tahun 2020 ni, 2021, memang jauh bezanya, terlalu jauh bezanya, dan hingga kan rakyat kita ramai yang menderita, ramai yang tak ada duit nak makan, itu satu hal, yang pendidikannya pun dah ke mana. Sedangkan kalau kita ambil contoh negara-negara lain yang lagi yang lagi maju, mereka mengambil kira sepenuhnya apa yang dialami oleh rakyat mereka dan mencuba sehabis baik dalam memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat-rakyat mereka. Dan insyaAllah kami daripada Pejuang Muda, kami akan cuba yang terbaik dalam menjadi seorang pemimpin masa depan yang peka dan cakna kepada rakyat Malaysia, khususnya Tuan Haji. Kita cuba rakyat yang melihat terbaik, ya. Kita cuba yang terbaik dan Allah yang akan menentukan segala-galanya, insyaAllah. Sebab pada asalnya adalah bermula daripada niat. Niat kita adalah untuk berkhidmat dan insyaAllah jika Allah izinkan, Allah akan mudahkan perkara ini. Seterusnya Tuan Haji, yang terakhir sekali, nampaknya kita dah berceloteh hampir 1 jam. Tak perasan dah 1 jam dah. Oh ya kan? Ya, dah 1 jam dah. Okay. Tak apa, sebab apa yang dikongsikan oleh Tuan Haji sangat-sangat informatif dan kita boleh ambil dan kita kaji untuk kita laksanakan di dalam negara tercinta kita, insyaAllah. Apa nasihat Tuan Haji kepada masyarakat Malaysia, khususnya golongan belia, sebab kita sekarang berada di dalam Pejuang Muda, kepada golongan belia dalam menangani isu kebajikan dan harapan Tuan Haji kepada golongan OKU ni pada masa endemik COVID-19. Sebab sekarang kita sedia maklum negara kita sedang berperang dengan COVID-19 dan kita akan memasuki era endemik tidak lama lagi. Jadi apa harapan Tuan Haji kepada golongan OKU ini, Tuan Haji? Silakan. Terima kasih banyak. Sebagai seorang yang aktivis yang berada di lapangan, walaupun kita akan berubah ke fasa endemik, tapi nampaknya kes naik balik. Itu pun sikap kita juga kan. Sekali dah dilonggarkan syarat rentan negeri semua, seolah-olah macam tak ada apa-apa SOP dah kan.
Jadi bila kes naik bising pula kan. Jadi Betul. tapi apa pun kan, kepada kebanyakan sahabat-sahabat OKU ini sebelum pandemik pun ramai daripada mereka masih lagi kata orang tu tidak mendapat peluang-peluang yang sepatutnya mereka dapat lah. Jadi itu antara luahan kepada kami. Ya. Jadi kadang-kadang sebagai NGO ni kami sebagai menjadi suara kepada mereka untuk menyampaikan kepada pihak berwajib kan, sebab kita NGO kita memainkan peranan kita untuk terus mengupayakan memastikan secara cost efektif apa saja bantuan dalam apa saja bentuk itu sampai dengan sebaik mungkin. Okey. Betul. Tetapi kadang-kadang mungkin suara-suara daripada rakyat Marhain ini kamilah yang berusaha untuk menjadi jembatan itu. Okey. Jadi itu satu. Kemudian yang keduanya ialah sebelum daripada pandemik ini juga ramai juga macam saya sebut di kalangan sahabat OKU kita sebenarnya yang tidak diraikan. Mereka macam their presence is not being welcome dengan izin. Seolah mereka seolah mereka merasai dan banyak juga berlaku didiskriminasikan oleh mungkin so-called nampak secara fizikalnya dia kurang itu dan kurang ini. Sebab tu saya Betul. suka guna perkataan kurang tu it's very negative kan. Adalah asbab Allah menjadikan tu. Kalau kita kata kurang ni, adakah kita nak blame Allah Ta'ala? Tak boleh kan. Ya. Jadi ada sebab kelainan sikit tu. Jadi sure ataupun cadangan saya yang pertama ialah kita kena ubahlah mentaliti kita. Sebenarnya kita jaga kita tu, inilah antara contoh kita jaga kita. Kita kena jaga dengan ilmu kita, dengan mindset kita, the OKU dan juga yang bukan OKU. Sebab kadang-kadang oleh kerana sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita menyebabkan OKU itu akhirnya menjadi kata orang tu introvert, inferiority complex dan mereka tak nak keluar bersama di dalam dengan masyarakat. Of course yang keduanya ialah the political will lah. Bentang-bentang peruntukan dah ada disebut ini sebagainya, tapi kadang-kadang apa yang disebut tu tinggallah seperti apa yang disebut, tapi pelaksanaan tidak berlaku. Jadi dalam bab ini saya nak kaitkan kepada saya tanya salah seorang ikon kita pensyarah OKU di salah sebuah universiti tempatan. Beliau mengatakan Akta OKU 2008. Sebenarnya untuk OKU ni dia ada akta dia tersendiri dan akta itu sangat luas, holistik dan very powerful. Tapi dia hanya tinggal dalam kertas lah kalau tidak ada penguatkuasaan undang-undang, tidak ada penalti dikenakan. Simple macam ni je Syafiq. Saya pun kadang-kadang saya buat astagfirullah. Parking lot. Parking lot tu dah tulis OKU. Ya, kita betul. tengok semua dah penuh, nak pergi shopping, nak cepat lah, nak apa, sebenarnya itu bukan alasan. Saya cakap pada diri saya sendiri. Selamba je kita park, dah besar dah signboard, tanda situ. Untuk Ya, OKU. betul. Tapi lepas tu tengok, lepas tu tak ada siapa yang fine. Tak ada kena denda. Kan? Jadi lagi seronok lah kita, alah bukan ada majlis datang saman ke apa. Itu mindset juga kan. Ya, Akhirnya kita menafikan hak OKU dalam benda-benda yang sewaktu dengannya. Jadi itu ni ya. Kemudian seterusnya ialah saya ingin mencadangkan macam NGO yang memang khusus, yang memang ada speciality untuk membantu OKU ini, sama ada kita membantu mereka dalam bentuk peluang, galakan, keuangan, dana dan sebagainya. Lepas tu yang seterusnya saya ingin mencadangkan juga bahawa dia mesti kerjasama pelbagai pihak. It's an integrated punya, dia bersepadu, dia satu pendekatan bersepadu. Macam contoh EHC tadi ataupun ILC tadi. Dia pelbagai pemegang taruh terlibat. Tak bolehlah kata ini zakat punya kerja, ini JKM punya kerja, ini Masjid Surah Hukum punya kerja. Tak boleh. Sebab itu semua adalah sebahagian daripada masyarakat kan. Sedikit sebanyak dia akan mengenai, kalau tak kena kita pun nanti anak cucu cicit kita akan terkesan juga dengan itu. Kemudian seterusnya saya nak sebut juga sedikit tentang pendidikan Syafiq ya. Masih ramai lagi anak OKU yang memang tak dapat peluang pendidikan yang sempurna Syafiq. Jadi mungkin pihak Kementerian Pendidikan, pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya
buat macam negara-negara yang yang maju ini, walaupun dalam kelas tu adalah rakyat ataupun student biasa, tetapi ada kuota untuk anak-anak OKU pun bersama dalam tu. Jadi barulah mereka akan berasa kebersamaan mereka, baru mereka maknanya mendapat satu layanan secara psikologi dan sebagainya, dan mereka juga adalah part of the society, kan? Ya, correct. Jadi saya fikir itu antara saranan ataupun nasihat yang boleh saya ni kan sebagai seorang aktivis on the ground. Kemudian dari segi dasar, kita tengok yang high level sikit, mungkin agaknya sesuai ke kalau kita lantik wakil OKU, contohnya duduk dalam majlis tindakan ekonomi negeri ke negara ke, kan? Selain daripada ada senator OKU, kan? Ya, Jadi betul. itulah suara mereka tu akan sampai at the dasar punya ni, dan mereka boleh melakukan advocacy dan mereka boleh push bagi pihak keperluan orang wakil OKU sendiri. Kemudian kita dah sebut tadi yang ini kita sama-sama minta disegerakanlah dasar 1% tu. Kita buka 1% peluang pekerjaan, dan kadang-kadang pihak diskriminasi ini dirasakan juga di pihak swasta pun macam tu, ya. Betul. Dan kemudian kadang-kadang yang kita dengar alasan yang diberikan ialah tak ramai OKU yang ingin mengisi kuota ini. Persoalannya bukan dia orang tak nak isi kuota itu, Tak tapi dibuka. saya sebut awal-awal tadi, keadaan di luar itu tidak kondusif, tidak memberangsangkan untuk mereka keluar bekerja. Ya, Jadi betul. kita kena lihat daripada dia punya root cause itu. Seterusnya lagi satu, kalau bolehlah, ini macam politician tapi saya bukan politician, ya, tetapi sebagai NGO antarabangsa ni, kadang advocacy tu kita buat at that level jugalah. Kita menjadi suara bagi pihak mereka ni, kan. Mengadakan satu plan strategik jangka panjang untuk OKU lah. Sebagai contoh, di Australia dan juga di New Zealand, kan, dia orang ada what they call as the Australian National Disability Strategy, 10 tahun. 10 years mereka akan review. Jadi at that level itu, bila sesuatu strategi induk itu diluluskan di parlimen, maka ianya didokong sendiri oleh Perdana Menteri dan disokong oleh ahli-ahli parlimen di dalam bentuk pelaksanaan. So it's leadership by example, Syafiq. Dia maknanya ada political will untuk menggerakkan. So di Malaysia buat masa ni, setahu saya tidak ada lagi benda itu. Yang ada mungkin plan tindakan biasa, tetapi dari segi the long term strategy itu tidak ada, tapi yang ada hanyalah operational ataupun tactical. Itu pun kadang-kadang tidak dibuat, kan. Ini belum lagi saya cerita tempat perjalanan OKU, tiba-tiba tengah-tengah tu ada tile yang pecah, berlubang. You bayangkanlah, you tolak you punya wheelchair situ, Masuk lubang. terbalik, kan. Ini Ya, belum lagi. betul. Saya suka tadi Syafiq sebut in last 1 or 2 minutes ini. Syafiq sebut tadi tentang naik MRT ataupun LRT ataupun KTM. Ya. Ya, correct. You perasan tak KTM tu dia punya coach tu sesuai tak? Dia ada tak yang wheelchair friendly ataupun chair lift ke, benda-benda yang sewaktu dengannya? Ada tak tandas OKU? Ada tak you perasan kadang-kadang, saya pun kadang-kadang bersalah juga, Syafiq. Dulu saya kerja kat KLCC, kan, setiap hari ni, kan. Signboard punyalah besar, ini tempat duduk untuk katakan yang ibu yang mengandung ataupun tapi yang duduk tu punyalah sihat tegaknya. Selama je, kan, dengan handphone, dengan ni, kan, buat kita pun, ya Allah, kita mana pergi. Itu yang saya kata OKU dia dekat sini, dekat pemikiran tu, tak boleh fikir, kan. Respect, that is OKU punya hak, kan. So itulah antara yang mungkin yang saya boleh share. Okay, last but not least, sebab saya ni dulu seorang jurutera yang jaga bahagian HSC, Health Safety Environment. Syafiq sebut tentang naik kereta api ni. Ada tak kalau saya naik Putra ataupun saya naik Starline dululah, kan. Ada tak macam public service announcement yang from time to time akan beritahu ataupun mengingatkan penumpang, tolong jangan salah gunakan tempat duduk khas tu OKU, ataupun tolong jangan duduk tempat dia, ataupun jangan halang dia, pemudahkan bagi dia. Ataupun yang lebih susah lagi ialah
ada tak macam video pendek ke ataupun ialah macam kita naik plane kan, sebahagian daripada SOP tu you suka ke tidak? Okay, this is your seat belt, ini tali pinggang anda. You dah berapa ratus kali naik plane ke apa ke, SOP ni Betul. kita diperingatkan. Betul. Ada tak diberikan sama ada dalam bentuk rakaman ke yang suatu dengannya, kalau OKU yang buta naik, dia tak nampak. Dia tak nampak, Betul. tapi dia naik train tu of course dia boleh rasa, tapi sekiranya berlaku kecemasan ke apa, ada tak macam some kind of a briefing dalam bentuk video ke apa yang disediakan dalam tu untuk mengingatkan mereka. Ini simple thing nampak kecil tau, tetapi sebenarnya sangat besar bagi orang macam OKU. Wallahu alam, itulah. Dan akhir sekali bagi kita yang lengkap ni bagi kita yang kononnya cukup, alhamdulillah, sifat alhamdulillah, syukur ya. Yang ni satunya saya ingin mencadangkan terus menambah ilmu kita ya. InsyaAllah dengan kita menambah ilmu kita, insyaAllah kita tak akan type dan tulis benda yang bukan-bukan. Dan kita, kalau orang-orang yang cakap tak apa-apa pada kita tu, boleh kita kata qalu salama. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk you, kami akan move on buat agenda kita contohnya kan. Lepas tu ada ilmu dan pengalaman ni saya cadangkan pada orang-orang muda, terus pergi share, gencar kan, because you all dalam social media sangat hebat. Tapi pakcik ni memang lah kan, bukan zaman saya jadi agak slow tu kan. Kalau ada kepakaran Syafiq, you ada you punya kepakaran hal tanah dan sebagainya, InsyaAllah. bantu kan OKU ini kan, share dengan mereka, buat kursus ke apa kan, share you punya minat, share you punya tenaga, doakan untuk mereka. Ataupun kalau dekat Johor tu cubalah cari agaknya satu spesifik OKU NGO ke, cuba bincang buat program-program yang berkala yang akhirnya boleh mengupayakan mereka. Sebab saya yakin bahawa sesuatu yang kita buat secara bermusim itu dia tidak akan kekal lama. Ya, tepat sekali. Betul. You akan tengok, sekarang pun saya dah tengok dengan dalam keadaan dunia terbuka dan maklumat bertukar-tukar ni, orang dah mula perli dah. Dia kata, YB semua turun padang ni sekarang ni, dah dekat lah tu. Tiba-tiba ni kan, bagi ambil kan, tapi undi belum tahu contohnya kan. Benda tu dah. Jadi you have to be consistent. Tapi bila you consistent, barulah orang tahu, ini sebenarnya memang betul nak tolong aku ni, macam tu kan. Jadi bila kita consistent, rasa kasih tu ada, ukhuwah tu ada, jadi respect tu ada, dan kemudian bukan itu sahaja, rakyat melihat from you punya tindakan itu, wow, ada impact lah, ada kesan lah. Oh, nampak ada perubahan lah. Yang ni dulu, yang kakak abang yang tengah buat welding ni sangat miskin apa, tiba-tiba you all provide welding machine, you bagi kursus untuk welding kepada dia, you ajar marketing skill kan, apa kan? Ya, correct, betul. So orang lain melihat tau Syafiq, itu akan menjadi impact kepada your leadership, your servant leadership model dekat tempat tersebut. So wallahualam lah, sorry lah saya membebel terlebih sikit Syafiq. Itulah lebih kurang agaknya yang boleh saya kongsi kepada orang muda dan juga dalam konteks OKU ini dan secara umum lah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Tuan Haji, saya tertarik betul dengan apa yang telah Tuan Haji utarakan berkenaan dengan pelan strategik. Ya, pada pandangan saya, perkara ini perlu diperhalusi kerana sehingga saat kita bercakap ni, kita belum ada satu pelan strategik yang mampan untuk golongan OKU ni, di mana apa akan jadi kepada mereka for the next 10 years, for the next 30 years. At least sesuatu perlu dirancang bagi kita mencapai impian golongan-golongan ini. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini sangat-sangat, saya sampai dah tak boleh nak cakap macam mana dah, sebab apa yang Tuan Haji kongsikan terlalu istimewa untuk kita dengan pengalaman-pengalaman yang telah Tuan Haji lalui. Jadi kami daripada Pejuang Muda merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas perkongsian yang telah Tuan Haji berikan kepada kami semua, kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton sesi live ni. Ini adalah jawapan-jawapan yang kita perlukan dan langkah-langkah strategik yang perlu kita laksanakan secepat mungkin bagi menjamin golongan OKU ini terus diberi empowerment ataupun dalam bahasa Melayunya pemberdayaan. Jadi dengan pemberdayaan yang telah kita berikan kepada golongan ini, diharap golongan OKU dapat memacu ekonomi Malaysia dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang gemilang kembali, insya-Allah. Jadi kami daripada Pejuang Muda mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Haji, dan insya-Allah jika panjang umur kita akan berjumpa lagi Haji, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji.
Terima kasih banyak. Saya mengucapkan jutaan sama-sama lah. You kata ribuan, terima kasih. Saya jutaan sama-sama. Oh, lagi banyak. Kalau ada salah silap, minta ampun maaf ya. Saya hanya sekadar berkongsi dan lebih kepada peringatan untuk diri sendirilah. Wallahualam. Terima kasih. Selamat Najib Assalamualaikum Jaya. warahmatullahi. Waalaikumsalam Terima kasih Tuan warahmatullahi Haji. wabarakatuh. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.